Oke, kita sambung balik. Oke, kita akan hari ini kita akan belajar bab 4 yaitu Mechanical Properties of Material. Jadi untuk kompetensi ini, Rizwan bermasuk. Untuk kompetensi ini, tiada kuis, tiada kuis. Tapi apa yang ada adalah amali. Oke, di sini kita akan ada 2 amali. Dan juga kita untuk kursus ini juga akan masuk dalam final exam. Jadi amali itu sepatutnya kita akan buat di UMS, sebab kita memerlukan peralatan. Tapi memandangkan PKP ini, cikgu pun yakin kita tidak akan dapat limpas luar daerah. Jadi cikgu memutuskan untuk kita akan buat tugasan sahaja. Okay? Jadi bentuk tugasan tersebut cikgu akan umumkan pada hari Jumaat. Kita akan bincang tugasan pada hari Jumaat. Pembagian kumpulan kita akan buat dalam 4 kumpulan. Okay? Mungkin bolehlah sekarang mula isip-isip kawan-kawan. Okay? Kumpulan dengan yang kita biasa, dengan yang kamu rapat, kamu senang bekerja sama. Okay? Sebab markah akan bergantung dengan tugasan kamu masing-masing. Walaupun kamu satu kumpulan, markah tidak akan sama. Sebab ada yang akan buat pendahuluan, isi, penutup, tugasan, masing-masing. Jadi markah akan berbeza. Okay. Jadi ada 2 amali, yaitu amali tensile test dan juga amali hardness test. Okay. Jadi memang tidak dapat kita buat lawatan, hanya buat tugasan saja. Boleh start? Berapa orang satu kumpulan? Kamu semua 15. Satu kumpulan dalam 3 atau 4 orang. 3 orang. 3 atau 4 Oke, orang. boleh. Dewasa memadai lah. Cikgu tidak akan bagi kamu tugasan yang sangat berat. Sekadar kamu boleh isi apa-apa keperluan yang cikgu mau, ada pendahuluan, ada isi semua tu, dan juga kamu bentang dengan baik, cikgu akan bagi markah dengan baik. Sebab cikgu tahu untuk makluman kamu, kita akan ada PB khas. Jadi maksud dia, semua PB ni hanya 50 sahaja. 50 lagi datang daripada final exam. Itu yang bikin masalah kepada kamu nanti. Sebab bila buat PB khas, ramai yang tidak akan dapat A atau B. Ini ramai yang akan markah dia jatuh. Sebabkan markah PA terlampau tinggi. Markah PA sebenarnya biasanya 30. Kan? Tapi bila PB khas, markah PA 50. Dan cikgu yakin kamu tidak akan dapat jawab dengan baik untuk PA. Biasanya paling tinggi pun 60 markah. Jadi 60 markah per 100, kamu hanya dapat lebih kurang, paling tinggi pun 30. Paling tinggi 30. Jadi kalau PB kamu rendah, contoh PB kamu setakat 30 ya, tambah 30, masih dapat C lagi. Jadi tidak cantik kamu punya result. Jadi cikgu akan berusaha lah untuk kasih mudah kamu. Jadi bergantung dengan kamu lah, macam mana kamu mau baiki markah kamu sendiri ataupun kamu mau biar si markah kamu rendah lah. Oke, tanpa membuang masa. Oke. Untuk bab 4 nih, ya, jadi ini pemahaman yang penting ya. Untuk kamu buat tugasan, ini pemahaman penting. Kalau kamu paham nih, kamu paham lah tugasan kamu. Potensi pertama, memahami konsep ciri-ciri mechanical untuk bahan logam. Atau bahasa Inggris dia, understanding of concept mechanical properties of metallic material. Okay? Itu memahami konsep ciri-ciri mechanical. Okay? Ciri-ciri mechanical ni apa maksud dia? Ciri-ciri mechanical ni ciri-ciri luaran, ciri-ciri kekuatan dia. Ya? Boleh dengar? Okey. Boleh. Okay. Boleh. Okay. Ciri-ciri mechanical ni bermaksud ciri-ciri luar, ciri-ciri kekuatan, kemuluran, kekerasan, okay? Kekuatan sama kekerasan benda yang berbeza. Apa lagi? Yang penting luaran, okay? Yang luaran. Kalau dalaman dia, itu namanya ciri-ciri kimia ataupun chemical properties. Jadi pada kompetensi ini kita hanya belajar tentang ciri-ciri luaran saja, yaitu mechanical. Okay? Kedua, kita mahu memahami understanding of elastic and plastic deformation. Ataupun bahasa Melayu dia, kita ingin memahami elastik. Elastik ni dia boleh kembali kepada asal.
Okay? Itu maksud dia. Benda tu bila kita tarik, kita lepas, dia kembali ke tempat asal ataupun dia tidak kembali ataupun dia akan berubah. Kalau dia berubah namanya plastik. Okay? Kalau dia kembali dia elastik. Contohnya lah, contoh lo, getah. Kan getah, kamu tarik, lepas, kembali ke asal. Maksudnya dia adalah elastik. Tapi kalau kamu ambil benda yang boleh contohnya wayar kan, wayar, kamu tarik, lepas. Dia tidak kembali sudah. Dia ada pemanjangan sedikit. Boleh tangkap cikgu punya maksud? Boleh. Cantik. Boleh juga, boleh. Thank you. Ketiga, kita ingin memahami engineering stress atau stress strain diagram ataupun kita mau memahami kejuruteraan stres raja, stres dan strain. Okay? Kita akan belajar apa stres dan strain ni. Maksud apa kaitan dia? Okay? Kaitan dia ni ada hubung kait dengan kekuatan bahan. Okay? Dan terakhir kita akan explain ujian mechanical. Apa bahan-bahan yang kita buat untuk menguji kita punya bahan? Okay? Inilah kamu punya amali. Kamu punya amali adalah kita menguji kekuatan bahan tersebut. Okay? Tanpa memaksa kita teruskan lagi. Okay? Cikgu Binoto ni ada campuran bahasa Inggeris bahasa Melayu. Sebab kalau bahasa Inggeris tu cikgu all lah, PM, nanti ada jadi Indon nanti. Jadi biarlah cikgu kekalkan bahasa Inggeris. Tapi cikgu akan terangkanlah lebih lanjut. Okay? Bricks and glass. Bricks ni batu bata lah. And glass, kaca. Do not deform and break easily. Okay? Maksud dia tidak ada daya tarikan. Bila bata kamu pecah dah. Okay? Kaca kamu pecah. Dia tidak kembali ke tempat asal. Okay? Itu maksud dia. Do not deform. Dia tidak kembali ke tempat asal dia. Okay? Kedua, rubber band deform a lot but return to their original shape. Okay? Getah. Okay? Getah dia boleh deform, dia boleh kita tarik, kita lepas. Dia akan boleh tarik dengan kuat, dengan lemah, tetapi dia akan kembali ke tempat asalnya. Kan getah kan, panjang 5 cm, kamu tarik macam mana pun dia kembali ke tempat asal. Okay? Ketiga, paperclip easily deform but does not easily return to original shape. Okay? Klip kertas, dia boleh kamu tarik. Bila kamu lepas, dia sudah tidak kembali kepada bentuk yang asal. Okay? Dan keempat, the thicker something is, the more force we have to exert to get it to break. Okay? Makin benda tu nipis, makin banyak daya yang kita perlukan untuk kita pecahkan dia ataupun kita patahkan dia. Jadi setiap benda dia ada daya tersendiri. Okay? Nama dia adalah plastic deformation. Apa benda pun di dunia ni, sampai satu tahap dia akan patah. Okay? Macam mana pun dia tahan. Contohlah kayu kan, kayu kamu mau patahkan, dia keras, tapi sampai satu tahap kekuatan kamu tu sudah melebihi kekuatan kayu tu akan patah. Okay? Dia ada graf bentuk grafnya adalah curve. Jadi bila kamu buat apa-apa eksperimen, itulah graf yang kamu akan sebagai panduan. Boleh di-start nih? Boleh. Boleh juga. Oke, kita pergi kepada sifat mekanik bahan. Bahan struktur yang digunakan bagi tujuan kejuruteraan mekanikal dan awam perlu mempunyai kekuatan. Okay? Jadi benda-benda ini sudah lama dikaji oleh saintis kan. Apa-apa benda pun, steel, batu bata kan, telah diuji untuk tujuan kekuatan. Sebab kalau batu bata tidak kuat, robohlah rumah kan. Kalau kayu tidak kuat, robohlah rumah ataupun apa-apa benda yang ditunjangkan kepada kayu tersebut. Bahan binaan mesti berupaya menanggung tindakan daya-daya tanpa mengalami jumlah herotan yang besar. Dan tindak balas bahan terhadap daya luaran, ingat luaran, dirujuk sebagai sifat mekanik. Itulah kita banyak tes tensile, NDT itu, DT, brake test, semua tu kan kita mau menguji sebenarnya mechanical. Kita mau tahu kekuatan dia. Sebab kalau sekiranya ada kecacatan, dia akan lemah dan boleh roboh. Contoh, keelastikan. Ini maksudnya keelastikan. Elastikan ini kamu tarik, dia kembali ke tempat asal.
Kekerasan ini kekuatannya untuk menahan daya luar, kelihatan, serta kelakuan rayapan dan lesu. Lesu ni fatigue. Fatigue ni macam lemah, benda tu lemah, dikenakan tindakan ataupun kekuatan, dia akan patah. Jurutera berminat dengan ketumpatan daya yang diperlukan untuk menghasilkan sedikit amount ubah bentuk, sama ada sementara atau kekal dalam bahan. Dan kadang-kadang bahan tu kita mau juga dia ada dia boleh berubah. Kadang-kadang ada bahan kita tidak mau, dia berubah. Bergantung dengan apa yang kita mau. Untuk membincangkan bagaimana bahan berubah bentuk, memanjang, termampat, atau pecah di bawah pengaruh beban, perlu diketahui kaedah ujian dan istilah yang kita gunakanlah. Itu dia punya target. Dari kita sebenarnya. Kita mau benda tu dia boleh berubah, atau kita mau benda tu keras. Tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah, dia begitu. Bila dia berubah, dia patah. Jadi dari semua dari kita. Dari engineer itulah. Kamu mau macam mana, kita boleh proses. Jadi dua kuantiti asas yang sangat penting dalam sifat mekanikal ni, iaitu stress dan strain. Stress dan strain, atau bahasa Melayu dia, stress ni tegasan, terikan. Strain ni tegasan. Jadi dua benda ni sangat penting dalam ciri-ciri mekanikal. Stress pun kamu faham. Kalau orang yang tekanan kan sama-sama. Semua tekanan tu dari segi psikologi. Yang ini tekanan dari segi kekuatan bahan. Apa maksud stress? Kita measure the force required to deform or break a material. Atau bahasa Melayu dia adalah pengiraan daya yang diperlukan untuk mematahkan atau untuk deform bahan tersebut. Daya yang diperlukan, maksud stress. Strain pula adalah kita mengira pemanjangan yang terhasil hasil daripada daya tersebut. Satu daya, satu pemanjangan. Berbeza. Syarat ni boleh? Syarat ni? Boleh. Boleh ya? Okey. Okey. Kalau kamu tidak ingat formula dia dalam exam, kamu hanya boleh tidak ingat ayat dia, kamu boleh tulis formula, betul juga. Jadi pastikan setiap term tu kamu tulis maksud dia. Contohnya, stress adalah tegasan ataupun tegangan. Tegangan dinyatakan sebagai nisbah daya dibahagikan dengan kawasan yang menentang ataupun area. Ini dari formula. Stress bentuk dia macam sigma. Ini sama simbol ini dipanggil sigma. Equal sama dengan F bahagi dengan A. Sigma tu adalah stress, F tu adalah daya atau force, A tu adalah area, kawasan yang kita kenakan daya tersebut. Inilah formula dia. Tolong ingat formula ni. Terdapat dua jenis tegasan ataupun banyak namanya, tegasan, tekanan, tapi kamu pilih lah mana. Tapi paling bagus kamu panggil stress lah. Kalau stress dia bahasa internasional semua faham. Dia ada tegasan normal, tegasan tegangan, tegasan mampatan, Ada juga tegasan gabungan, iaitu rinci dengan kilas. Inilah dia punya gambaran, Stres ni boleh terhasil dengan 3 daya. Pertama kamu tarik, contohlah botol air kan, kamu tarik, namanya tensional stress. Dia akan patah tengah-tengah. Lepas tu kedua, kamu tolak botol ke apa benda lah, kotak ke, dia akan patah di tengah-tengah, kita panggil compressional stress. Dan ketiga, kamu shear, kamu slip dia, kita panggil shear stress. Ketiga-tiga akan menghasilkan patah yang sama. Dan ketiga-tiga juga kita menggunakan mesin yang sama, yaitu namanya tensional stress, tension strength nama kekuatan dia. Nama mesin dia tensile test. Ini ada di UMS Tapi malangnya tidak boleh datang. Jadi tidak apa, kamu boleh buat tugasan, boleh cek di YouTube dia punya formula, dia punya video, cek di Google. Dari kamu lah macam mana kamu dapatkan maklumat, buatkan dalam bentuk tugasan. Ini dia punya bahasa Inggris.
stress is defined the intensity of the internally distribute force of a component of force that resist a change in the form of body. Sama maksudnya tadi. Macam mana dia boleh menahan daya luar untuk mematahkan dia, mematahkan dia. For example, consider a wire of a cylinder anchor at the top and hanging down. Kamu boleh tengok, ada wayar, contoh wayar kan, wayar ada daya dikenakan. Jadi stres dia adalah daya dibahagikan dengan area. Itulah stres pada bahagian tersebut, bagian tersebut. Jadi kalau contohlah kan, kamu mau buat program ataupun walking at height lah, paling senang walking at height. Jadi kamu punya kekuatan pancang tuh untuk kamu ikat kamu punya diri kamu di tangga, kan? Kamu perlu guna stres. Pemula nih, kan? Berapa daya dia boleh tahan kamu daripada jatuh, kan? Palis-palis kamu terlepas. Pancang tuh pun cangkok tuh masih menahan di tempat bangunan tuh. Jadi berapa banyak dia boleh tahan. Jadi kamu perlu kira force nih, maksud dia kamu punya berat garap dengan gravity. Jadi kamu boleh kira berapa daya yang dikenakan. Jadi kamu kira-kira, maksud dia paling berat pun 80 kg boleh muat. Jadi kalau orang yang gemuk, tak boleh naik sudah. Kamu boleh tahu sudah, gemuk orang yang berat tidak sesuai naik. Sebab bila naik, cangkok itu akan patah. Jadi kamu tahu sudah, maksudnya orang berat yang 80 kg ke bawah. Jadi 80 kg ke atas tidak boleh naik. Kalau mau naik pun kena ubah cangkok yang lebih besar ataupun lebih tebal, ataupun material dia kita ubah material lebih kuat. Kita boleh kira, kan? Kita kira supaya orang itu selamat, kan? Berdasarkan berat dia. Ini fungsi kamu belajar nih. Boleh lagi sekarang nih? Boleh? Boleh. Oke. Thank you. Jadi ada beberapa jenis tension, compression, shear, torsion, flexure atau bend. Dia benda yang sama tadi ya. Tension tarikan, compression tolakan. Kamu boleh nampak gambar aja di slide nih. Merah ini tarikan. Tarik patah. Biru ini tolakan, tolak patah. Torsion ini kita putar. Kita putar aja, pulas. Kita pulas, patah. Shear ini Ricci, macam mesin Ricci kan. Patah. Akhir sekali flexure, bend. Bend kita bend test dia, macam bend kan, patah. Jadi semua fungsi dia kita mau patahkan dia. Jadi kita mau tahu berapa daya dia boleh tahan sebelum dia patah. Itu maksud dia. Kita mau tahu daya yang dia boleh tahan sebelum patah. Jadi bila kita tahu dayanya, kita boleh buat analisis dan kesimpulan. Maksud dia berat orang begini tidak boleh naik, nanti patah. In tension and compression case, the load is applied to determine the effect of the specimen cross section. Kita mau tahu berapa daya yang boleh ditentukan untuk daya tersebut supaya benda itu patah. Torsion pula kita mau tahu daya yang digunakan tu untuk memusingkan dia, twist motion. Daya yang digunakan, berapa daya dipusingkan dia boleh patah. Shear pula sama dengan Ricci tadi, dan flexure tadi yang bending tu lah. Ada beberapa jenis type of stress, tensile, compression, shear, sama macam tadi. Inilah dia punya mesin nanti kalau kita sempatlah tengok kan. Tensile, kita tarik dia. Kamu boleh cek di YouTube tensile test. Ada satu material kita tarik dia, berapa daya dia boleh necking atau patah di tengah-tengah tu. Berapa daya dia boleh necking, dan juga compression pula kita tolak dia. Berapa daya dia boleh tahan sebelum dia pecah atau patah, ataupun panggil bahasa term dia, engineering term dipanggil plastic deformation. Dan juga akhir sekali shear, sama juga kita ini kamu pernah guna kan dulu hydraulic shear machine. Kita boleh tahu berapa dia punya kekuatan. Boleh start nih. Stress. Tentang stress boleh. Boleh juga. Boleh. Kita pergi pada strain. Strain atau bahasa Melayu dia adalah tarikan. Tarikan. Apabila badan tertakluk kepada beberapa daya luar, terdapat beberapa perubahan dalam dimensi badan. Nisbah perubahan dalam dimensi badan ke dimensi asal disebut sebagai tarikan.
Okay? Tegasan ialah kuantiti yang tidak berdimensi. Okay? Maksudnya strain nih cuma terlalu banyak bahasa, jadi cikgu lebih baik kamu sebut strain lah. Kalau BM nih kadang-kadang dia boleh turun terbalik, tarikan, tegasan. Tadi stress pun dipanggilnya apa tadi? Stress, tegasan juga. Strain pun tegasan. Jadi kita ubah, panggil strain lah. Strain. So, bahasa kadang-kadang bahasa Melayu ni paling turun terbalik. Jadi tadi stress, sekarang strain. Senang sejak kamu faham. Okay? Strain ni maksud dia adalah perubahan pemanjangan. Okay? Lepas benda ni panjang begini. Lepas kamu tarik dia, panjangnya berubah. Okay. Berapa perubahan panjang tu? Kan itulah dia punya strain, dipanggil strain. Contoh lah apa? Macam getah lah, getah. Kamu tarik-tarik dia balik ke asal. Maksud dia adalah strainnya kosong. Okay, strainnya kosong. Sekarang pula botol air, kan? Botol air. Kamu tarik dia memanjang. Bila kamu lepas, dia tidak kembali ke asal. Tengok, panjang sebelum ni contoh 30 cm. Lepas kamu tarik kuat-kuat, cek balik 35 cm. Jadi panjang dia adalah, strain dia adalah 5 cm. Okay? Dia tidak kembali ke tempat asal. Dia berubah. Jadi perubahan tersebut kita panggil strain. Boleh? Okey, syarat ni. Okey. Boleh, okey ya, faham ah? Okey. Salah ya, bukan tegasan dia terikan ya. Strain terikan bahasa Melayu. Okay, terikan tegangan, terikan lompatan, volumetrik dan Ricci. Sama juga macam stres tadi ya. Tapi sekarang kita tidak tengok dia patah. Kita tidak tengok daya dia. Peduli dengan daya semua tu. Itu adalah stres atau tegasan. Kita mau tahu berapa perubahan panjang dia. Kamu boleh tengok dalam gambar aja nih. Okey. Dia ada tensile, okey. Kita tarik dia, lepas. Bila kita lepas, dia jadi X. Lebih di X nih, inilah dia punya strain. Kan? Sama juga dengan kompresif. Okey. Kompresif. Kita tolak dia, tolak. Berapa dia punya memendek? Tadi memanjang, sekarang memendek. Memendek pun kita kira. Contoh lepas sebelum ini 30 cm. Tolak pergi 28 cm. Ada 2 cm dia memendek. 2 cm inilah dipanggil strain. Boleh? Okey. Okey. Boleh Alif, Adam. Boleh cikgu, boleh. Boleh. Okey. Beginilah tadi ya. Kita tarik dia ada pemanjangan lah. Tu nah. Kamu nampak. P external force, daya luar dia tarik. V original volume, kotak ke apa kan. Dia begitu lah. Bila kamu tarik, dia tengok panjang dia berubah sudah. Bukan dia macam V. Ada di tepi itu ada dV. Okay? dV ini dipanggil change in volume ataupun itulah strain. Perubahan panjang tersebut. Itu kita panggil strain lah. Okay? Ini bahasa Inggris dia. Strain is defined as the ratio of increase in length to original length. Okay? Tengok. Cikgu translate. Didefinisikan sebagai perubahan peningkatan panjang terhadap originalnya, panjangnya original lah, perubahan dia. Formulanya ada di bawah tu. Elongation, kemanjangan dia bahagi dengan panjang asal. Ini dia punya formula. Saya harap kamu boleh hafal ni, nanti lepas ni baca kan. Tidak dalam kuis, tapi akan ada dalam kamu punya tugasan, akan ada dalam final exam kan. Ini akan banyak akan banyak dalam final exam. Tolong study dengan lebih baik lah. Nanti bila buka sekolah kita akan ulang kaji lagi. Okey. Okey, kamu boleh tengok gambar aja di bawah dalam ni. Okey. Kita bone stretch. Bila kita tarik kembali ke pasal. Return to initial strength. Okey. Jika ada perubahan panjang, itulah dia punya strength. Okey. Tadi tu elastik. Elastik bermaksud reversible. Boleh kembali ke tempat asal. Contoh getah, kan? Tarik getah, kembali ke tempat asal. Okay. Tapi kalau plastik, kamu tengok gambar aja ni. Dia tarik dia, ini warna merah, tengok warna coklat ke, maroon ke. Dia tidak kembali ke tempat asal. Ada term plastik di sini. Plastik bermaksud permanent. Permanent. Maksudnya tadi kalau elastik ke tempat asal, plastik tidak. Kamu tarik, dia permanent.
Contohnya tadi lah botol ke apa lagi ya? Apa benda lah. Apa benda yang kamu tarik dia tidak akan balik ke tempat asal. Maksudnya adalah plastik. Ada dua sih plastik. Dia tidak kembali ke tempat asal. Ada dengan cara dia memanjang ke, atau dengan cara dia patah. Kan itu sih dia punya maksud. Dalam ya bismillah sudah. Jadi stres dan strain nih, walaupun dia dua benda berbeza, tapi sebenarnya dia adalah kaitan, dia boleh dikaitkan, dia boleh dikaitkan dengan antara satu sama lain, dipanggil Hooke's law ataupun hukum Hooke's. Dalam had elastik, nisbah tegangan yang dikenakan kepada terikan yang dibangunkan adalah malar. Malar dikenali sebagai modulus keanjalan ataupun modulus Young ataupun modulus elastik. Oke. Jadi dia punya formula adalah ini. Ini kita akan belajar minggu depan. Kita akan belajar minggu depan. Dia punya apa? Dia punya lebih lanjut tentang elastik nih. Macam mana dia punya formula? Apa dia punya kaitan? Apa dia punya fungsi? Kita akan belajar minggu depan lah tentang elastik nih. Cuma cikgu mau menampakkan dia punya contoh. Dia punya apa? Aplikasi. Okay. Modulus yang ini bermaksud stres bahagi dengan strain. Stres bahagi dengan strain. Jadi modulus yang ni pada amnya dianggap sama dengan ketegangan atau umpatan, dan untuk kebanyakan aplikasi kejuruteraan yang mempunyai tinggi, benda yang ada panjang lah maksud dia. Okay. Contohnya untuk modulus yang steel, ini dia punya nilai 210 eksponen 9. Ini nilai yang sudah saintis kaji kejuruteraan kaji. Jadi senanglah kamu boleh tengok berapa kekuatan dia, ada sedaya. Jadi bila kamu jumpa material baru kamu jumpa, kamu kena kira lah berapa dia punya kekuatan modulus yang. Ini dia punya gambar aja. Kita akan belajar minggu depan lebih lanjut gambar aja tersebut. Tapi cikgu mau kasih nampak kamu. Coba tengok warna hijau nih. Warna hijau ni maksud dia adalah berkadar terus. Inilah maksudnya stres melawan strain. Semakin tinggi stres, strain pun semakin tinggi. Tetapi sampai satu tahap pada yield strength, di sini dia akan patah, pelan-pelan patah sampai satu tahap dipanggil ultimate strength, ultimate tensile strength. Di sini dia sudah bertahan sampai dia turun di bawah breaking strength ataupun failure. Di sini maksudnya dia sudah patah. Ini terpakai kepada semua bahan. Apa-apa benda pun di dunia ni dia terpakai. Bermaksud apa-apa benda pun di dunia ni, stres sama strain-nya berkadar terus. Semakin tinggi stresnya, strain-nya semakin tinggi. Tetapi sampai suatu tahap dia akan patah juga. Apa-apa benda pun jadi yang sempurna kan. Begitulah macam manusia juga. Manusia makin kita berumur makin kita kuat kan. Dan berumur sampai satu tahap kita sudah lemah. Umur 60 tahun lemah, bongkok, dan akhir sekali kita meninggal, breaking strength, failure. Ini formula boleh digunakan untuk semua benda, termasuklah manusia juga. Apa yang baru masuk nih? Waduh, Masrul. Oke. Syaratnya boleh paham? Stress strain curve nih. Boleh. Oke. Nanti kamu tolong tengok nota tadi. Cikgu berikan. Ini aplikasi lah. Contoh soalan lah. Contoh. Dan cikgu rasa soalan ini pun tidak pasti kalau ada di exam. Tapi untuk kemakluman kamu lah. Ini contoh soalan dia. Satu wayar keluli dengan keratan rentas 0,55 mm square dan 10 meter panjang. Ditarik secara elastik. Dengar. Secara elastik. Sebanyak 1,68 mm oleh satu daya. 17,24 Newton. Tentukan modulus elastikan ataupun yang modulus. Kita mau tahu E dia, E. Okey, kamu tengok cukup yang mouse ni kalau kamu boleh nampaklah. Kita mau tahu E besar ni, okey, sama dengan stress over strain. Jadi kita kena tahu berapa nilai stres. Stres pula bermaksud daya bahagi luas. Okey, F bahagi dengan E. Dalam soalan kita nampak force dia adalah 17,24 Newton. Bahagi dengan area-nya. Area berapa? Tengok. Keratan rentas 0,55 mm square. Okey, senang saja. Kenapa cikgu tahu ini adalah area? Senang. Milimeter, kalau kamu tengok dia punya unit, millimeter square, meter square,
Maksudnya dia adalah area. Area. Jadi kamu bahagi, kamu dapat 31.34. Ini adalah stres. Ini adalah stres. Sekarang dia kata dan 10 meter panjang ditarik secara elastik sebanyak 1.68 mm. Ini adalah point strength. Strength, 1.68 tukar kepada meter. Jadi kita tukar kepada meter, dapatlah 0.000168. Ini perubahan panjang dia. Bila benda tu dengan area 0.55 dikenakan tekanan 17.24, perubahan panjangnya adalah 0.000168. Dan bila kita dapat stres, kita dapat strain, kita bahagikan dia 31.34 bahagi dengan 0.000168, dapatlah 186.5 Pascal. Pascal adalah unit bagi yang modulus. Yang modulus ini adalah I besar. Tapi tidak apa, aku tahu kamu sudah nampak. Tapi bab ni kita akan belajar dalam minggu hadapan. Okey, selesai. Ada soalan bab ini? Tiada. Tidak. Ya, okey. Jadi pada hari Jumaat kita akan membincangkan tentang tugasan saja. Cikgu akan tentang tugasan. Kita akan kelas jam boleh ke awal sikit jam 10 begitu. Jumaat. Irfan. Ada match kan? Ada match kah? Oh. Ya, ada match. Oh, apa. Kita jam 11 lah. Mungkin setengah jam saja cikgu bagi nota. Bagi tugasan. Kita bincang sedikit tugasan, bagi kumpulan, lepas tu stop lah. Kan? Jadi boleh sempat kita sembahyang Jumaat awal sedikit. Jadi kelas pada hari ini itu saja. Kita akan sambung pada minggu hadapan untuk nota seterusnya. Dan Jumat hanya untuk tugasan sahaja. Okey? Tidak apa-apa lagi? Tidak apa-apa? Tiada. Hadiran cikgu. Ya, Rika? Hadiran. Okay, kehadiran cikgu sekarang ada buat dalam list rakaman ni. Cikgu ada entahlah kalau kamu nampak ni, cikgu ada install class list. Jadi bermula pada hari ini cikgu rasa cikgu mau buat beginilah. Yang tidak masuk cikgu anggap tidak hadir lah. Jadi sini ada Fakli, Rika, Mas Riaman, Irfan, Alif, Stanley, Edmund, Adam, Rizan, Izul, Rizwan. Yang tidak hadir sini Syafizan sama si Mirza kan? Mirza. Arwan lagi kan? Jadi cikgu rasa itu cikgu anggap tidak hadir lah. Kecuali diorang akan PM cikgu lah kan. Kalau PM cikgu kita anggap hadir lah nanti kan? Okay, jadi kehadiran tidak apa. Cikgu ambil dari sini saja. Oke. Cikgu sudah ada cikgu guna sistem baru. Siapa yang masuk Google Meet itulah kehadiran dia. Okay, jadi ada apa-apa lagi? Tiada cikgu. Tidak ada juga nih. Tiada cikgu. Tidak apa-apa. Terima kasih karena masuk dalam kelas. Kita akan jumpa pada hari Jumaat semua. Oke, boleh. Oke. Sekian, terima kasih semua. Oke, terima kasih. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih.